Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khadiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menghadiri majlis bersama pegawai-pegawai veteran Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (MBDB). Majlis bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-75 berlangsung di Royal Berkshire Hall, Royal Brunei Polo and Riding Club, Jerudong, Kelmarin. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Sanggamara Diraja Major Jeneral Bersara Pengiran Haji Ibnu Basit bin Pengiran Datu Penghulu Pengiran Haji Apong dan Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Seri Dewa Major Jeneral Bersara Datu Seri Pahlawan Awang Haji Muhammad bin Haji Daud Penasihat Bersama Jawatan Kuasa Tertinggi Majlis. Ampun, beri berbampun akhir. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima pesambah replika serombong lampung minyak tanah yang diperbuat daripada kristal dan dihiasi dengan lilitan perak bersadur warna emas dan batu permata lapis lazuli. Dia kata mungkin mengkenal menyangkut barang. Masya. Okey. Doa selamat dibacakan oleh Laksmana Pertama Bersara Datu Seri Pahlawan Haji Osman bin Haji Suhaili. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang Amat Mulia Pengiran Sanggamara Diraja Major Jeneral Bersara Pengiran Haji Ibnu Basit dalam sembah alu-aluan antara lain menyembahkan para pegawai veteran turut merasa gembira dan bersyukur melihat perkembangan dan pencapaian EBDB. Pencapaian ini adalah berpunca daripada berkat bimbingan serta kepimpinan bijaksana dan kewibawaan Kebawah Lutan Patik Jua. Habis Patik berdoa semoga Angkatan Bersenjata Kebawah Lutan Patik akan sentiasa beroleh kejayaan dan terus berkembang maju di masa-masa akan datang. Selepas santap tengah hari, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan beramah mesra bersama para pegawai veteran ABDB. Keberangkatan baginda ini setentunya menjadi kenangan yang indah kepada pegawai-pegawai veteran ABDB. How are you? Ini bergambar.
InsyaAllah. Kenapa soal pendusungan? Buat lari dekat. Majlis ini merupakan acara kerajaan yang terulung dan bersejarah bagi menzahirkan rasa kesyukuran dan keperwiraan, penghargaan atas kebajikan yang dikurniakan dan taat setia yang tidak berbelah bahagi ke hadapan Majlis Kebawah Duli yang Maha Mulia. Majlis bersama pegawai-pegawai veteran ABDB akan menjadi kenangan bersejarah yang tidak akan dilupakan bagi para pegawai berkenaan. Kita saksikan detik-detik manis majlis tersebut dalam sorotan peristiwa Majlis bersama pegawai-pegawai veteran ABDB. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khariwaddin Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama The Right Honourable Boris Johnson, Perdana Menteri United Kingdom, bersempena dengan pelantikan United Kingdom sebagai rakan dialog ASEAN. Dalam perutusan tersebut, sebagai pengerusi ASEAN, Baginda berharap pelantikan berkenaan akan meningkatkan kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan United Kingdom dalam usaha kedua-dua negara membina ASEAN-United Kingdom Partnership yang strategik dan kokoh. Pada mengakhiri titah perutusan berkenaan, Baginda menyampaikan salam sejahtera dan berharap semoga Tuan Yang Terutama akan berada dalam kesihatan dan kebahagiaan yang berpanjangan. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtari Billah Ibni Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman malam tadi berkenan berangkat menyaksikan kejohanan badminton terbuka A1 2021. Paduka Nanda Duli Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim berangkat menyertai kategori perseorangan lelaki bawah 14 tahun. Kejohanan diadakan bersempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Maha Mulia ke-75. Berangkat sama Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan dan Sukan, dan Tuan Yang Terutama Heng Ek Yeo, Pesuruh Jaya-Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam. Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim bertemu dengan Muhammad Mirza Afif Shahmi bin Sofian yang dimenangi oleh Muhammad Mirza Afif Shahmi 21-18, 21-16.
Kejohanan yang berlangsung selama 7 hari sehingga 8 Ogos ini disokong oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Jabatan Daerah Brunei dan Muara Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Sebanyak 8 kategori dipertandingkan pada kejohanan ini. Institusi pendidikan tinggi sama ada awam atau swasta digesa untuk mengintegrasikan pendekatan pembelajaran sepanjang hayat ke dalam misi teras mereka, meneroka cara ke arah memupuk pemikiran dan sikap belajar sepanjang hayat pada pelajar kerana ia adalah kemahiran penting yang dicari oleh para majikan. Menteri Pendidikan menekankan laporan kajian kepuasan majikan 2020 oleh Jabatan Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan menunjukkan bahawa salah satu kemahiran yang dilihat penting oleh majikan ialah kemahiran menyesuaikan diri berbanding kemahiran dan pengetahuan teknikal. Berucap semasa majlis tamat pengajian Kolej Perniagaan Laksmana kelas 2020-2021 kemarin, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman juga menyarankan institusi pengendali latihan dan industri menjalin kerjasama dengan pusat pembelajaran sepanjang hayat bagi menyediakan program peningkatan dan penambahan kemahiran selaras dengan aspirasi Wawasan Brunei 2035. Majlis berlangsung di Hotel Rizkun International Gadong. The skill shift caused by technologies and accelerated by the pandemic have forced our local industries and businesses to look into various ways to reskill and upskill their workforce. Seeing a need to support this, the Ministry of Education, through its Lifelong Learning Centre, aims to accelerate and strengthen the country's human resource development through the provision of lifelong learning opportunities. Terdahulu Tuan Yang Terutama John Virgo, Pesuruhjaya Tinggi British menjelaskan hubungan rapat dalam pendidikan antara United Kingdom dan negara Brunei Darussalam sangat penting bagi hubungan dua hala masa kini dan masa hadapan. By the pandemic have forced our local industries and businesses to look in. Pada majlis ini, 375 pelajar dari pelbagai jurusan menerima sijil masing-masing. Haji Muhammad Ridwan bin Haji Anwar. Chen Yin alias Veronica. Time management is very important. If you don't have a good time management, anang payah memang payah buat kerja and all that. And secondly, you have to respect your lecturers as well. In culinary, there is no right or wrong. It's about our passion and our talent in cooking. Secret is do not ever get distracted lah. Always focus on your future because this is for you, and then always get the blessing from your parents. Sementara itu, majlis tamat pengajian bagi 356 lagi pelajar Kolej Perniagaan Laksmana diadakan petang kemarin di Hotel Rizkun International Gadong. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Datin Seri Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan. Setakat ini, Kolej Perniagaan Laksmana sudah pun melahirkan lebih 5,000 orang graduan. Hidayati binti Izati binti Haji Safrin. Nur Ashura binti Haji Rosli. Now continue with our intake from Pemberian bantuan kewangan kerajaan bertujuan membantu meringankan kesusahan yang dialami oleh mangsa bencana bagi meneruskan kehidupan seharian. Usaha tersebut menunjukkan keprihatinan dan pemedulian pihak kerajaan terhadap rakyat dan penduduk yang mengalami musibah. Kementerian Kebudayaan dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM menyerahkan bantuan kewangan kerajaan melalui peruntukan JAPIM kepada sebuah keluarga yang terlibat dalam bencana atap terbang pada 18 Julai lalu di Kampung Buda-Buda, daerah Temburong. Sumbangan diserahkan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin kepada Dayang Siti Hawa binti Haji Khamis. Tiada kes baru jangkitan COVID-19 dicatatkan kemarin di negara Brunei Darussalam. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya maklumkan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal 339 kes dengan 5 kes sembuh. Dengan itu, 47 kes aktif kini dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan.
Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 198 kes. 609 individu sedang menjalani pengasingan diri mandatori manakala 23,052 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 432 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 154,574 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan Talian Kesihatan 148. Sementara itu, status vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di negara ini pada 3 Ogos 2021 seramai 4,220 orang. Jumlah penduduk yang menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin seramai 139,555 orang. Manakala jumlah penduduk yang telah menerima 2 dos vaksin seramai 33,690 orang dan warga emas yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin seramai 24,430 orang. Bendera besar negara Brunei Darussalam yang berkibar megah di ibu negara sejak 1 Julai lalu bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan di-Persatuan Negara Brunei Darussalam ke-75 diturunkan petang kemarin di kawasan lapang Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Upacara penurunan bendera ini menandakan berakhirnya tempoh pengibaran bendera di premis-premis kerajaan dan swasta serta kediaman rakyat dan penduduk di negara ini sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan di-Persatuan Negara Brunei Darussalam ke-75. Bendera besar negara Brunei Darussalam diturunkan oleh anggota Tentera Laut Diraja Brunei dan kemudiannya diserahkan kepada Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Upacara penurunan bendera negara Brunei Darussalam sempena sambutan Hari Keputeraan ke bawah Duli Maha Mulia ke-75 juga diadakan petang kemarin di 3 daerah lain. Di daerah Blyth, upacara diadakan di kawasan Taman Persiaran Cendera Kendangan Kuala Blyth. Bendera diturunkan oleh pasukan polis Diraja Brunei dan diserahkan kepada pegawai daerah Blyth. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Upacara penurunan bendera bagi daerah Tutong pula diadakan di kawasan Kompleks Dewan Kemasyarakatan daerah berkenaan. Upacara disempurnakan oleh pasukan polis Diraja Brunei yang seterusnya menyerahkan bendera negara kepada pemangku pegawai daerah Tutong. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Manakala bagi daerah Temburong, upacara berlangsung di kawasan dermaga Pekanbanger. Upacara penurunan bendera dilakukan oleh pasukan polis Diraja Brunei dan diserahkan kepada pemangku pegawai daerah Temburong. Juga hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara.